Salam kawan-kawan, saya Taifun. Hati-hati dede, perlahan-lahan. Saya ucapkan salam hormat dan kasih sayang sepenuh hati pada hari yang baru ini kepada anda semua. Saya bawa singa dan harimau saya bersama saya. Bila mereka nampak saya mula rakam video, semuanya mula jadi gila lagi. Mari sini kau bos. Tengok anjing tu pergi. Siapa pula tu? Abang, yang kita punya semua dah lari. Demi Allah, Natasha pun lari juga. Ada seekor anjing jalanan, berbulu sedang berjalan. Dia dah sampai depan pintu rumah kita. Cepat. Cepat, ada hal penting. Cepat semua. Cepat nak, lari weh. Ada seekor anjing datang ke depan pintu. Cepat lari. Lutut aku cedera, sebab tu aku tak boleh lari kawan-kawan. Lari. Dia pergi ke mana? Wah, dia dah terbang jauh tu. Memang dah terbang jauh abang, memang dah terbang. Anjing ni selalu datang ke sini. Dia dah jadi kawan baik dengan Allah kita. Yang ni buat yang lain semua naik gila, faham tak? Diorang betul-betul jadi gila. Dede, Natasha, semua, abang semua mula menyerang. Anjing tu dah cabut lari, selamat berjaya lah. Lagi satu, dia langsung tak takut dengan anjing-anjing kita. Langsung tak segan, tak takut. Army tak ada apa-apa. Kemungkinan besar dia ikut Allah lagi. Tak apalah, sekarang kita nak lepaskan Tyson Baba ke? Tapi jangan lepaskan dulu. Saya nak keluarkan kambing-kambing. Faisal tu mana? Faisal ada di sini. Budak, apa yang kau buat? Kau nak sampai ke Faisal? Anak lelaki kajak aku ni. Ada anjing luar datang anakku. Tunggu Jackie, kamu baring dulu anak perempuan. Tunggu. Ambil sekarang. Mari kita kunci Faisal di dalam rumah. Jangan biar mereka kejar lelaki itu. Hari ini kawan-kawan, perlahan-lahan orang gila. Cuaca agak buruk. Hujan lebat turun sejak malam tadi. Sebab itu anjing-anjing memang bertenaga. Cuaca tak panas kan? Saya ambil 2 ekor anjing baru. Dah 3-4 hari macam tu. Dah 3-4 hari saya letak mereka di bahagian bilik bersalin. Di kuarantin. Saya tak benarkan mereka bersentuhan dengan anjing lain. Saya akan pantau selama lebih kurang 15 hari. Selepas itu, saya akan mula lepaskan mereka secara tetap. Sebenarnya, kedua-duanya mempunyai kisah hidup yang sangat suram. Sebentar lagi saya akan tunjukkan mereka kepada anda semua. Selepas itu, saya akan ceritakan di sana. Tapi salah satunya memang sangat bermasalah juga. InsyaAllah kita tengoklah kalau dia boleh jadi biasa dengan tempat kita juga. Boleh hidup dengan selesa. Mula-mula tunjukkan semua singa harimau dulu tengok macam mana. Pertama sekali Escobar, anak jati Jerman. Anak lelaki aku yang kacak. Aku sanggup berkorban untuk gaya dan karisma kau. Wah, tengoklah keanggunan yang ada pada lelaki ni. Allah, kau ni apa sebenarnya anak? Hector Baba, kuda jantan Itali. Singa aku, tengok macam mana dia semangat. Wah, betul-betul macam jaguar. Si singa ni. Mari kita lepaskan juga permaisuri Marla. Permaisuri aku. Mari kita lihat, adakah sesiapa yang akan berlawan dengan permaisuri? Tiada. Mari kita biarkan permaisuri berjalan-jalan dulu. Masya Allah untuk permaisuri saya. Aku sanggup berkorban untukmu. Anak perempuan saya yang paling cantik. Tengoklah Destan, bagaimana dia terus meluru ke sisinya. Sinaka. Carlos Baba, Alex, anak-anak kamu, Alhamdulillah semuanya sihat. Odin Baba, terakhir sekali kita nak lepaskan Odin. Saya dah lepaskan dia, tapi saya tak rakam video pun. Saya akan rakam video berasingan untuk kamu. Saya mengalami sedikit kecederaan sejak 2 hari lepas. Saya berehat di rumah kawan-kawan. Saya mengalami kemalanan motosikal kecil. Sekarang saya sudah sedikit lebih baik. Bila ada rasa sihat sikit, saya fikir baik saya rakam video untuk anda semua. Tunjukkan anak-anak juga. Sekarang, mari kita kurung dulu si Destan. Kita akan lepaskan kambing-kambing. Boncuk! Tunjukkanlah boncuk-boncuk saya. Boncuk! Apa yang kamu buat anakku? Kamu nak keluar ke? Jago ayah, nak berjalan-jalan ke? Tunggu, ayah akan lepaskan mereka sekarang. Anak lelaki kajak aku. Anak lelaki kajak aku. Destan, mari sini. Destan. Destan sekarang dah pergi entah ke mana. Destan Baba, kau di mana? Kau di mana? Hei, Yaguh. Musuh kambing Destan. Tunggu, lutut ayah sakit. Jangan buat ayah penat. Mari sini. Aman. Destan saya ini. Mari kita tutup sebelum kambing-kambing dilepaskan. Macam mana perkembangan Destan setakat ini? Saya tunggu komen anda. Oh ya, anda semua tahu. Saya pernah cakap sebelum ini, saya akan kongsikan mereka yang paling banyak tinggalkan komen. Sekarang anda boleh lihat 3 orang di skrin. Terima kasih banyak kepada semua yang meninggalkan komen dan memberi sokongan. Terima kasih kerana sentiasa ada. Saya akan kongsikan mereka yang paling banyak meninggalkan komen dalam video seterusnya juga. Tinggalkan komen di bawah bang. Huruf, number, emoji ikut suka hati. Teruskan Destan. Tunggu. Mari kita kurung Destan dulu. Lihatlah husu kambing itu. Gadis ini sangat bijak kawan-kawan. Sekarang dia sentiasa bebas. Saya dah tak kurung dia. Destan ada di sini kan? Dia sentiasa menunggu di sisi Destan. Kamu tahu tak?
Dia tak pergi ke mana-mana. Mesti Destan ada di sebelahnya. Mesti berjalan dengan Destan. Ya sayangku, ya gadis nakalku. Balik sini. Mari kita pergi ke tempat kambing. Sabar anakku, sabar. Sabar anakku, sabar. Bonjuk baba. Bonjuk baba. Tunggu anakku, jangan datang. Atau datanglah. Kamu tak cakap apa-apa padanya. Tidak, Dede. Dede, jangan datang. Bang Bonjuk, apa kabar harimau kecilku? Burung merpati kita sedang bertelur. Tapi kita ada sedikit masalah dengan burung merpati. Kita tak dapat tersenyum. Kalau kau tanya apa yang berlaku, abang, mungkin musang atau sesuatu telah datang. Asyik ambil anak-anak burung itu. Aku dah jadi gila dibuatnya. Demi Allah, aku betul-betul dah jadi gila, kawan-kawan. Tikus pun aku dah tak kisah. Dia ambil telur angsa, ambil telur itik, ambil telur ayam. Merpati baru menetas anak pun dia ambil juga. Aku pun tak tahu nak buat apa dengan benda ni. Merpati tu sial betul. Kebanyakannya kita dah hilang. Kena serang helang jadi macam-macam macam itulah. Haiwan pun dah tak boleh beranak. Bilangan merpati aku makin berkurang. Maksudnya, aku kena cari penyelesaian kekal untuk masalah musang ni. Kalau tak berjaya, jalan terakhir. Dulu kita pernah lepaskan Mazlum Baba kat sini kan. Kita akan lepaskan Mazlum lagi. Dia yang paling pandai jaga tempat ni. Sebab aku tak dapat anak burung merpati, kawan-kawan. Kalau musang tu aku boleh abaikan, mungkin anjing boleh tangkap. Tapi kalau tikus, itu lagi masalah besar. Tak ada penyelesaian untuk tikus. Aku kena kurung mereka sepanjang masa, sentiasa. Anak ayam daging kita pun Alhamdulillah dah besar juga. Ayam jantan. Suara kau memang hebat, Jagu. Anak ayam daging kita dah jadi besar sangat. Makanan pun tak cukup untuk yang nakal-nakal tu. Harap-harap yang ni pun membesar sikit lagi. Dia akan mula bertelur untuk kita. Sebab ayam daging yang lain pun dah mula bertelur, kawan-kawan. Ini adalah sudut ketenangan saya di kebun. Korang pun tahu kan. Mari sini Bonjuk, biar saya keluarkan kamu semua sekarang. Saya pun tak tahu macam mana nak selesaikan masalah tikus-tikus tu. Kalau saya letak racun, nanti ayam pula yang makan racun tu. Kerja macam letak simen dan sebagainya tu okey, tapi... Abang, kali ni kena sentiasa tutup gerbang tu. Tapi itu pun tak boleh juga. Saya tak tahu macam mana nak selesaikan. Bonjuk, mari sini. Mari Bonjuk, mari. Jalan-jalan dulu, mari. Mari sini anak lelaki kacak saya, mari. Wah, tengok cara dia berjalan. Macam model pula. Masya Allah, anak lelaki saya. Jangan Natasha, jangan Dede. Kambing-kambing kita biar datang dulu. Tunggu, yang satu lagi pun sedang datang. Mari lalu sayang. Natasha, biarkan haiwan-haiwan itu tenang. Jangan sentuh kambing-kambing itu. Sekarang, sekejap lagi aku akan bawa salah seekor anjing baru itu ke tempat ayam-ayam. Sebab itu aku lepaskan kambing-kambing tadi. Biar mereka pun boleh mengagut rumput. Biar mereka berjalan dari pagi sampai petang, abang. Jangan Dede, jangan nakal. Jadi budak baik ya. Lihat, hari itu mereka nampak kurus. Bulu mereka rapat. Sekarang cuaca dah sejuk semula. Haiwan-haiwan tu kembangkan bulu mereka. Nampak tak? Sekarang Alhamdulillah. Bila mereka kembangkan bulu, mereka nampak sihat semula. Anak, dengar sini. Jadi budak baik ya. Jangan nakal. Diam, elok-elok. Dia sedang buat lawak. Bukannya dia menyerang. Cuma kerjanya asik buat nakal si nakal ni. Budak nakal di taman, Dede. Terus Baba, nak saya lepaskan awak juga? Anak lelaki saya yang kacak. Sekarang mari kita ambil cangkuk itu, abang. Kita akan keluarkan anjing itu, kawan-kawan. Tunggu Alex Pasha, bersanan dulu. Bila cuaca sejuk macam ni, tenaga haiwan-haiwan memang sangat tinggi. Bila cuaca panas, mereka diam saja. Asia. Baik, baik. Dia buat serangan hendak pada kambing, serang dan lari. Sebab itu dia buat saya marah. Sebenarnya, biasanya mereka tak buat macam ni. Sebab saya tengah rakam video. Saya tengah besar kat sini, dia jadi nakal. Tak guna betul. Mari sini. Mari sini, Dede. Hei, Asia. Apa yang kamu buat di sana, anakku? Asia masuk ke dalam sangkar. Dia kurung diri sendiri. Memang gila. Saya bukan yang mengurung Asia. Saya pun tertanya-tanya di mana Asia. Rupanya dia masuk ke dalam sendiri. Bonjuk, Baba. Anak, nak kenakan dengan anjing baru tak? Jangan nak Asia. Tunggu. Jangan nakal. Berhenti, sayang. Ya, ada banyak rumput di situ. Dia pergi ke sana dan jumpa ini. Mereka akan makan ini. Nampak tak? Jangan sentuh kambing-kambing itu. Tidak boleh. Tunggu, Natasha. Tunggu dulu. Berhenti. Kita perlu menjauh sedikit dari kambing-kambing itu. Biar yang nakal itu tinggalkan mereka. Mari sini, mari. Mari, Dede, mari. Anak-anak. Anak-anak, sayang. Saya tengah buat apa ya? Mereka pun kawan-kawan. Alhamdulillah, dah besar semuanya. Demi Allah, memang mereka dah besar sangat. Tak ada pun yang betul-betul nak ambil mereka. Saya tak yakin, jadi saya tak boleh serahkan mereka. Tengoklah mereka. Saya cari keluarga yang betul-betul akan jaga mereka dengan baik. Ketiga-tiganya betina. Mereka akan jadi macam puteri. Anjing kecil jenis Fino. Kita kena cari orang untuk ambil anak-anak perempuan ni. Satu puteri dah cukup untuk taman kita. Puteri itu pun dah nakal. Yang ni pun sama. Bila mereka besar nanti, mereka akan susahkan kita juga. Faham tak? Sebab tu saya fikir nak bagi mereka pada orang lain. Kalau Aldi yang betul-betul nak jaga dengan baik, nak pelihara semua hidup, Instagram saya Taif Andi Mirci TV. Boleh hubungi saya di sana. Mari kita carikan rumah untuk anak-anak kecil ni. Ya, anak-anak kesayangan saya.
Ya, sayang-sayang saya. Kalau tak jumpa pun, kami tetap jaga. Nak buat macam mana lagi? Lebih daripada seekor macam puteri. Memang menyusahkan. Puteri kita tu menjerit macam ahli sihir. Kan Asia terkurung kat sini. Weh Asia, kau terkurung kat dalam ke sayang? Ki, jalan dulu Asia, Ki. Jalan. Anak aku ada lagi ke kat dalam? Anak kecil aku. Sekarang abang nak keluarkan yang pertama untuk anak baru kita. Okey? Aku minta tolong, jangan kecewakan aku sebelum keluarkan dia. Tolonglah bantu. Tolong, untuk sokongan, suka video ini, langgan dan tinggalkan komen. Aku akan sangat gembira. Jangan malas, tolonglah bantu bro. Ya. Biar saya kenalkan awak semua dengan gadis baru kita kawan-kawan. Lihat, gadis kita ini telah melalui situasi yang agak sukar. Awak tahu apa yang berlaku? Pertama sekali, kita ada seorang jiran di sini. Anjing ini telah datang ke rumah mereka. Dia tanya saya, anjing ini milik awak ke? Saya kata bukan milik saya. Lepas itu, bila mereka tak jumpa tuan dia, mereka hantar ke pusat perlindungan haiwan. Bila saya dengar mereka hantar ke pusat perlindungan haiwan, hati saya rasa bersalah sangat. Saya cakap, kaki haiwan tu cacat. Saya cakap, di pusat perlindungan tu, haiwan tu akan terbiar. Dia tak akan selesa di sana. Saya tak boleh tidur, sumpah berhari-hari saya fikirkan tentang dia. Tidak Marla. Tunggu dulu anakku, tunggu, tidak Marla. Lepas tu saya cakap, mari kita pergi ambil dia dari tempat perlindungan dan kita pelihara dia. Saya pergi ke tempat perlindungan, tapi dia sangat gembira bila dia nampak saya. Begitulah, saya tak dapat nak gambarkan. Dia asyik menyalak saja. Saya masuk dekat dia, dia melompat ke atas saya. Dia nak saya ambil dia. Lepas tu, saya ambil dia dari situ, saya jadikan dia peliharaan saya. Kaki dia berbalut simen. Apa yang terjadi? Masa mula-mula sampai sini pun dia memang macam ni. Kemungkinan besar dia dilanggar kereta. Kemudian dia bawa anjing itu untuk rawat kakinya. Saya rasa dia buang atau tinggalkan semula di sana. Kami belum sentuh simennya lagi. Kami sedang memantau. Hari ini atau esok kami akan buka simennya. Sekarang kami tak pasti sudah berapa hari berlalu. Saya sudah bercakap dengan doktor haiwan. Dia kata tunggu dan pantau beberapa hari. Lepas tu dia kata kita buat x-ray pada dia. Kita tengok keadaan terkini kaki dia. Dia kata ikut pada tu kita buka simen dia. Sebab tu saya belum sentuh lagi. Bukan hari ini. Kemungkinan besar saya pergi esok. Apa jadi Rocky? Biar yang ini sembuh dulu, lepas tu jadi pasangan untuk Rocky. Ya boleh serasi dengan Rocky. Memang sangat mirip dengan Rocky pun. Sungguh, saya tak tahan. Saya ambil dia kawan-kawan. Sebab hati nurani saya tak benarkan. Saya tak sanggup biarkan dia. Saya kata biar dia datang, kita sambut dia di sini, jadikan tempat ini rumah untuknya. Lepas tu, insyaAllah kakinya akan sembuh. Dia akan sembuh dan rasa lebih selesa. Selepas ini dia akan bersama kami. Seperti yang saya katakan, saya telah kuarantin dia selama 15 hari. Saya tidak membiarkan dia bercampur dengan anjing-anjing lain. Bertenang, Rocky, bertenang. Rocky nakal. Ada penyakit ke tak? Sekarang kami dah mula rawatan, belum ada tanda-tanda. Tapi kami dah mula beri suplemen supaya imun dia kuat bagi vitamin. Kalau ada penyakit, biar tak melarat dan sebagainya. Tunggu. Tidak. Dengar sini anak-anak. Tidak. Anak ayah, dah sedia ke belum? Ini kali pertama ayah nak lepaskan kamu ke taman. Sebab ayah terus letak kamu di bilik itu. Sekarang, mari kita tengok dia berjalan-jalan dulu. Anak perempuan ayah. Masya Allah kepada anak ayah yang cantik. Sebab ini kali pertama dia keluar, dia masih rasa janggal dengan kawasan ini, abang. Ini jenis dia poodle. Maksudnya, ia serupa dengan poodle kita, macam Rocky. Bulunya juga dicukur seperti itu. Ia juga agak kurus. Dan disebabkan kakinya, haiwan itu semakin lemah. Faham tak? Tapi di sini insya-Allah dia akan pulih, akan kembali sehat. Saya akan pastikan dia jadi kuat semula. Kaki dia pun akan sembuh. Kita akan buka simen tu nanti. Insya-Allah lepas tu dia akan bahagia di sini kawan-kawan. Kalau kita tak ambil dia, dia akan sia-sia di sana. Jadi apa boleh buat? Demi Allah, hati saya tak sanggup. Saya betul-betul sedih. Selain itu, saya pun pergi ke sana. Ada seekor lagi anjing di sana. Itu pula seekor Rottweiler betina. Mereka telah tinggalkan di pusat perlindungan haiwan. Tapi cuba tengok, dia sangat bijak, sangat baik kelakuannya dan cantik. Langsung tak ada sifat agresif atau ganas. Anak yang sangat baik. Sama macam masa muda Marla saya. Memang sama. Marla versi lama. Dia pun tengok dalam mata saya di situ. Saya tak tahan, saya kata ambil dia juga. Dia pun sekarang di bilik bersalin. Betina, Rottweiler yang cantik. Sedikit rambai, kurus tapi. Rupa dia sama macam Marla masa muda. Memang sama, sebiji sama. Sangat lemah lembut. Anak yang sangat baik, sangat bijak. Langsung tak ada sifat agresif. Tapi bila dia datang sini, dia pun jadi macam tu. Dia melolong, menangis. Kemungkinan besar dia sangat sayangkan tuan lamanya. Bila mereka buang dia, tinggalkan dia, haiwan tu alami trauma. Disebabkan trauma tu, dia rasa sedih. Sekarang kami sayang dia, ambil berat tentang dia supaya dia tak rasa asing dan cepat menyesuaikan diri. Supaya dia boleh menyesuaikan diri di sini. Sekejap, mari sini sayang. Sayang, mari sini. Nampak tak macam mana dia datang? Kita kena buka simen tu.
Sayang, mari sini sekejap. Sekejap, mari sini. Hoppala, biar saya tengok keadaan simen ni dulu. Bismillah. Bismillah. Dede, mari sini. Dede pun di sana bermain dengan boncu, tak tahu malu. Sayang. Mungkin bukan similar manusia. Biasanya ada bahagian yang dibiarkan kosong. Tapi yang ini memang keras. Mereka balut sepenuhnya. Kemungkinan besar kereta atau sesuatu telah melanggarnya, abang. Kita pun tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Macam mana dia nak hidup di tempat pelindungan macam ni? Tempat pelindungan tu pun macam mana je lah. Sebab tu saya ambil dia. Saya takkan biar dia sampai esok. Hari ni juga saya nak bawa dia pergi untuk buka simen dia korang. Lepas video ni, saya akan pergi ambil makanan untuk anjing-anjing tu. Masa tu, saya nak bawa juga si betina ni ke veterinar supaya kita boleh buka simennya. Saya sangat ingin tahu keadaan dia lepas simen tu dibuka. Kalau korang nak tengok videonya juga, tulis di ruangan komen. Atau bagi 5,000 suka untuk video ni. Saya tak minta banyak pun. Saya pun sangat nak tahu macam mana dia berjalan lepas simen tu dibuka. Kalau korang nak, saya akan buat video khas untuk itu. Tulis saja di ruangan komen. Sekarang mari, biar si betina ni duduk di sini. Dia sedang cuba mengenali kawasan itu sekarang. Mari kita keluar sekejap, boleh? Rocky, kau sangat ingin tahu tentang dia ya? Rocky rasa dia serasi dengan dia. Jadi, dia nak bermain dengannya. Rocky, jangan. Keluar. Mari keluar. 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 Jangan nak. Tunggu sebentar. Tengoklah, harap-harap dia tak serang ayam-ayam tu. Kami letak dia di antara ayam-ayam tu, abang. Dia tak boleh berjalan. Nak bagi makan pun susah. Mari kita perhatikan dulu. Tengoklah, dia sangat kurus. Baru 3-4 hari dia sampai. Tak banyak yang berlaku lagi. Anak perempuan saya. Sayangku, mari sini, mari. Tengok Rocky, betul-betul mahukannya. Rocky, ada kawan datang untuk kau ke, Rocky? Ada kawan datang untuk Rocky ke? Sama macam Rocky lah. Demi Allah, memang sama macam Rocky. Dede tak nak. Sekarang dia dah jatuh dalam kalangan banyak anjing ni, dia takut. Sebab anjing menyalak dari setiap arah, dia jadi takut juga. Tapi dia akan biasa juga nanti. Faisal pun mula menolong dari dalam rumah di sana. Kawan-kawan, sekarang kita akan buat ujian untuk anjing betina kita ya. Ujian distemper. Kalau kamu tanya apa itu distemper, ia adalah penyakit anjing muda. Virus yang boleh membawa maut pada anjing. Kalau tak membunuh, ia akan menyebabkan kecacatan. Penyakit ini sangat berbahaya. Sekarang saya ada kit ujian untuk penyakit ini. Saya pun belum pernah guna sebelum ini. Baru saja beli. Kita akan guna kit ujian ini bersama-sama buat pertama kali. Kita akan cuba dan lihat hasilnya. Saya pun tertanya-tanya sama ada keputusan ujian ini akan negatif atau positif. Sekarang, kenapa saya buat ujian ini? Abang, tempat perlindungan itu memang macam tu. Contohnya, sekarang kita tengok orang ramai, mereka kata, kumpulkan anjing jalanan ke tempat perlindungan. Jadikan ia rumah di sana, jaga mereka di sana dan sebagainya. Tapi mereka tak tahu apa yang berlaku di sebaliknya. Di sana ada bermacam-macam penyakit. Maksud saya, tempat-tempat itu tidak dijangkit secara khusus, tidak dijadikan steril. Bila seekor haiwan jatuh sakit dan mati di situ, mereka tidak melakukan prosesnya jangkit di tempat itu. Bermacam-macam penyakit berlaku. Jadi, apa jadi selepas itu? Bila haiwan yang masuk ke situ, dijangkiti penyakit itu. Selepas itu, sama ada ia mati, menjadi cacat, atau menderita. Jadi sebab itulah kita perlu buat ujian ini. Kerana kita ambil anak ini dari tempat perlindungan. Kalau penyakit itu ada, kita akan buat rawatan yang sesuai. Mudah-mudahan tiada. Dalam video ini, saya juga akan buat untuk pertama kali. Saya terlupa tentang ini, baru saja saya datang ke sini tadi. Saya nampak ini di sini. Saya pernah beli ini sebelum ini, tapi kita tak sempat guna. Nampaknya hari ini baru sempat. Mari kita tengok sama-sama. Saya pun tertanya-tanya hasilnya. Sekarang, mari kita lihat apa yang ada dalam ini. Sayang, jangan lompat dari situ. Sekarang tengok, kita ada batang ujian macam ni. Dengan ini, kita akan ambil sampel dari hidung kamu. Lepas tu, kita akan masukkan ke dalam tiup ni. Lepas tu juga, dengan kit ujian ni, kita akan tahu apa yang berlaku, kawan-kawan. Mengambil sampel dari hidung ni memang susah. Sebab kita kena masukkan agak dalam ke dalam hidung, supaya kita boleh buat ujian. Sayang, sekejap ya. Sekarang awak bagi saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sekarang sayang, jom turun ke bawah. Sekarang saya pun akan baca dari sini bersama kamu semua. Saya akan ikut arahan itu. Kawan-kawan pun, sebab saya tak pernah guna ini sebelum ini. Sekarang kita akan buka penutup tiup kita. Apa yang tertulis di sini? Ia kata, kacau dalam tiup dengan gerakan bulat selama 30 saat. Kita kacau ini selama 30 saat. Dalam tiup kita. Kita ambil cecair ini dari hidung atau mata. Saya pilih untuk ambil dari hidung. Harap-harap negatif, abang. Harap-harap negatif. Sebab kalau positif, memang penyakit ini sangat berbahaya. Sebagai contoh, pada anak anjing, kita panggil cirit-birit berdarah. Memang jadi cirit-birit berdarah.
Maksud saya, sirik-birik berdarah pun jauh lebih baik berbanding penyakit ini. Bayangkanlah begitu. Apa yang sedang berlaku di sana tu? Anak-anak, bertenanglah. Hari ini kamu semua betul-betul manja ya. Si nakal semua. Cuaca sejuklah. Semua jadi bersemangat. Anak aku, tengok. Kamu pun dah mula serang ayam-ayam tu. Pandai-pandailah sikit. Tak ada apa-apa dengan yang ini. Yang ini memang hebat. Alhamdulillah. Sekarang dah 30 saat ke? Dah 30 saat. Baiklah, mari kita letakkan ini di sini dulu sekarang. Kita tutup penutup tiup kita. Apa yang dikatakannya? Kita akan tunggu selama 1 minit. Ya. Tunggu 1 minit dan pecahkan penutup dari atas. Selepas itu, sementara ia menunggu di sana, mari kita buka ini kawan-kawan. Ada apa-apa lagi di dalamnya? Apa ini? Benda oksigen. Sekarang, selepas pecahkan penutup dari atas, dia kata titiskan 3 titis di sini, di bahagian es ini. Lepas itu, kalau kedua-dua belah menyala, itu positif. Kalau sebelah C saja menyala, kali ini itu negatif. Tapi selepas titiskan 3 sampel, dia kata kena tunggu 15 minit. Sekarang, mari kita tunggu 1 minit dulu, abang. Kita akan titiskan di situ, tapi saya tak faham macam mana air akan ada dalam ini sekarang. Mungkin satu... Mesti ada caranya. Saya tak tahu sebab kita tak pernah ambil cecair dari hidung sebelum ini. Saya tak terlalu risau tentang distemper juga sebab tiada sebarang simptom. Biasanya simptom distemper ialah mata berair, lemah badan, hilang selera makan dan cirit-birit. Akan ada gegaran, kekejangan. Tapi pada dia, tak ada apa-apa. Cuma pada Rod saja ada mata berair. Itu pun saya rasa sebab dia banyak menangis. Atau mungkin matanya dijangkiti kuman. Kita tak boleh kaitkan semua benda dengan distemper. Tapi sebab kita ambil dari tempat perlindungan, kita kena ambil langkah berjaga-jaga juga kawan-kawan. Kita akan pastikan semuanya selamat, kan Marla? Marla, kau suka tak dengan si betina baru tu Marla? Fikiran Marla masih pada dia. Nampaknya dia langsung tak suka budak tu. Marla, kau ingat dia kucing ke Marla? Shh, perlahan sikitlah. Dartanak, jangan buat aku menjerit. Carlos, nakal. Sayang, kamu selalu pegang ayam-ayam itu. Mari sini sekejap. Mari sini kamu, mari. Mari. Kamu tak ada apa-apa kamu. Kamu tak ada apa-apa. Macam Rocky, sama. Macam Rocky. Nakal. Nanti kita buka simen di kaki kamu tu. Kamu boleh main puas-puas dengan Rocky. Kaki dia ni elok-elok. InsyaAllah dia tak dapat penyakit yang terkal. Sekejap. Ada air dalam ni ke? Ada. Tak ada air pun. Dah cukup seminit ke? Sekarang, tutup penutup tiup dengan rapat, tunggu selama 1 minit, kemudian patahkan penutup dari atas katanya. Dah patahkan abang? Dah patahkan abang. Titiskan 3 titis di atas es. Ya, titisan sedang keluar. 1, 2. Aduh, aku tertumpah di luar kawan. Apa? Kita titiskan satu lagi ya. Baik. Sekarang, kita telah titiskan 3 titis. Adakah kita akan buat perkara lain? Tidak, kita tidak akan buat. Mari kita letakkan ini di situ. Seperti ini. Kita telah menitis di tempat es. Kita akan tunggu keputusan selama 15 minit, abang. Apa yang akan keluar? Saya pun tertanya-tanya. Kita masih ada 2 lagi benda seperti ini. Lepas itu, kita buat benda yang sama pada Rod kita. Sebenarnya, kita memang perlukan benda ini selalu. Tahu tak kenapa? Bila kita ambil anjing dari luar, sekurang-kurangnya kita boleh tahu apa yang ada. Ini memang wajib. Ini memang satu perkara yang sangat bagus. Kita tak akan buat apa-apa lagi kan? Kitikan 3-3 pada semuanya. Tunggu. Tunggu selama 15 minit. Baik. Sekarang abang, mari kita tunggu selama 15 minit. Biar keputusan keluar, kita sambung semula. Kawan-kawan, Alhamdulillah. Berita baik. Saya dah tunggu lebih kurang 20 minit. Keputusan keluar negatif. Maksudnya yang betina ni tak ada penyakit distemper, Alhamdulillah. Sekarang keadaan yang betina ni baik. Tapi sekarang saya akan buat pada Rod juga. Sementara dah pegang, mari kita buat pada Rod juga supaya hati saya tenang. Nak keluarkan dia ke? Tapi kita kena buat tanpa keluarkan dia. Perlu saya dukung dan bawa ke sini. Biar saya dukung dan ambil yang ini. Keadaan yang betina ni baik. Tiada distemper. Kalau tiada distemper, yang lain tak penting. Memanglah abang, penyakit paling teruk sekarang ni distemper. Ada juga leishmania dan lain-lain. Tapi tak stroke distemper. Distemper yang paling teruk. Distemper memang penyakit yang sangat teruk. Sekarang mari abang, kita akan ambil Rod. Harap-harap tiada masalah dengan Rod. Tunggu. Shh, keluar sekejap, keluar. Tidak. Tunggu anakku. Tunggu anakku. Tunggu sayang.
Tunggu. Saya perlu dukung Rod. Saya perlu dukung Rod. Abang dah bawa, kita buat pada Rod juga. Supaya saya pasti sama ada nak lepaskan dia atau tidak. Jangan ambil risiko. Tengok, yang betinanya okey. Negatif. Sebenarnya ujian-ujian ini memang sangat berguna untuk kita. Sebab kita sentiasa bawa masuk haiwan dari luar ke ladang. Lagi satu, abang pun tahu, aku memang tak sampai hati dengan haiwan jalanan. Yang duduk kat tempat perlindungan. Haiwan yang malang, yang susah. Bila aku nampak, hati aku tak tenang. Sumpah, aku tak boleh tidur. 2 hari aku fikir pasal haiwan ni. Aku tak sampai hati, aku cakap ambil je lah lagi. Nak buat macam mana? Dia tak boleh hidup macam tu kat sana. Sebab itulah kita perlukan kit ujian ni, abang. Kalau negatif tak ada masalah. Sekarang mari sini, biar saya peluk Rod. Sekarang saya dah peluk anjing betina kita, tapi dia langsung tak duduk diam, abang. Saya tak tahu macam mana nampak dari sana, tapi masa saya angkat dia banyak bergerak. Memang malu sikit. Dia pun belum betul-betul biasa dengan saya lagi. Tapi dia akan biasa juga nanti. Anjing-anjing betina saya, kamu semua sekali lagi berada di tangan orang yang terbaik. Hargailah saya. Tiada siapa yang akan jaga kamu lebih baik daripada saya. Tunggu anakku. Harap dia tak serang ayam-ayam tu. Tapi kita ikut sini. Dan nanti, jangan terjun ke bawah pula. Berdiri tegak, biar betul-betul menjuntai ke bawah. Tunggu sekejap. Tidak. Sekarang, berhenti sayang, berhenti. Nanti kau buat pinggang saya sakit, tidak. Sayang, berhenti dulu. Tenangkan diri dulu. Sekarang, tengok sini, tarik kelopak mata dia. Mata itu nampak sedikit berair. Mungkin matanya cuma dijangkiti kuman saja. Harap dia tak sakit, kawan-kawan. Sekarang kita akan buat ujian dan faham keadaannya. Sayang, duduk diam di sini ya. Tunggu. Makau. Dia sangat malu. Saya dukung dia di pangkuan saya, ya Allah. Kenapa Rocky berkeliaran di sini pula? Rocky sepatutnya tak datang ke sini. Sekarang anakku, kita akan lakukan perkara yang sama untuk kamu juga. Tunggu sekejap. Harap bila saya masukkan ke hidung dia, tak akan menyerang. Sekarang kita tak letak di hujung hidung, kawan-kawan. Saya masukkan agak dalam sikit. Sebab kamu buat lebih dalam. Kalau tidak, tak menjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar sayang, sebentar. Saya tahu kamu tak selesa, tapi sebentar saja. Sebentar sayang. Sekarang, mari kita letakkan ini ke dalam tiupnya. 30 saat. Jadi, susah juga nak buat semua kerja ni seorang diri sekarang. Seseorang kena pegang anjing tu juga. Tapi tetap ada jalan penyelesaian. Tunggu sekejap sayang, tengok sini sekejap. Sekejap sayang, sekejap. Saya tahu kamu rasa tak selesa, tapi jangan melompat ya. Dia akan serang ayam-ayam tu ke tak? Saya tak tahu. Dan menurut ujian, dia tak sepatutnya bersentuhan dengan mana-mana haiwan sekarang. Buat apa sebab macam tu? Tunggu. Sekejap, kamu dah pecahkan telur tu juga. Tunggu anak, tunggu. Ya, sekarang telur tu juga. Makal. Tunggu. Anakku, 1 minit sayang, 1 minit sayang, 1 minit. Sekarang jom kita tutup penutup ni cepat. Okey. 1 minit kita tunggu lagi. Yang betina tu tengah tanam telur di sana sementara itu. Sayang, tanam saja telur-telur itu, tak ada masalah. Asalkan kamu berkelakuan baik. Telur-telur angsa itu pun semuanya kosong. Masa mereka pun sudah berlalu. Angsa-angsa itu mengeram sia-sia sebab tiada angsa jantan. Kali ini telur itu tidak disenyawakan. Semua telur itu rosak. Anak, lebih baik kamu tak pijar tadi. Semuanya kosong rupanya. Baiklah, sekarang mari kita tunggu sebentar. Saya ingatkan dia sangat bijak. Rupanya bila saya pergi ke sangkar seorang diri, dia cuma berakon depan saya. Perlahan-lahan ia mula kelihatan. Kamu pun ada kutu juga. Betul, satu untuk ini. Sebenarnya saya dah bagi Next Guard, saya dah bagi ubat untuk parasit luar juga. Belum gugur lagi. Sepatutnya dah gugur. Kenapa lambat sangat ni? Biasanya kita akan bagi satu lagi suplemen. Anak, nak makan telur lagi ke? Tinggalkan telur tu. Dia makras sekali dengan kulitnya, orang yang tengok mesti ingat dia lapar sangat. Tunggu. Sangat cantik kan? Memang sama macam Marla masa muda. Tengok Marla pun tengok dari situ. Memang sama dengan Marla masa muda, kawan-kawan. Sayang, mata kamu tu ayah tak berkenal langsung. InsyaAllah tak ada masalah pada mata dia, bang. Alhamdulillah, kawan-kawan. Ujian di sampel anak kita ni pun negatif. Dia buat saya risau juga. Takut-takut tak ada distemper. Tapi Alhamdulillah tak ada, abang. Mata dia kena jangkitan kuman, faham tak? Sebenarnya dua-dua mata takkan masalah. Cuma satu mata saja yang berair. Kemungkinan besar, mata dia kena jangkitan kuman di situ. Atau mungkin juga leishmania. Salah satu daripada dua tu. Kemungkinan besar mata dia kena jangkitan kuman, ya.
Sekarang kita akan beri dia sesuatu untuk kuatkan imun dia ya. Dan untuk matanya, kita akan titiskan ubat mata dalam bekas dan krim ini kita pericit masuk ke dalam mulutnya macam ni. Supaya imun dia jadi lebih kuat. Faham? Vitamin. Kita dah buat ni abang. Ujian kita negatif. Saya ikat dia kat sini juga supaya dia tak terlepas, tak lari. Baru sini sayang. Mari kita titiskan ubat pada sebelah matanya. Tengok dulu. Mari kita hapuskan kuman di situ selama seminggu. Kemungkinan besar dia dijangkiti kuman di situ. Lagipun distemper tiada. Itu yang paling saya takut, tapi bila tiada, Alhamdulillah saya rasa lega abang. Anak lompatlah ya Allah. Masya Allah, anak saya. Tapi sekarang, kita turunkan kamu lagi tak apa-apa. Tapi kamu akan bergaduh ke? Mana sini abang, ini memang cantik, Masya Allah. Kita ada anak perempuan kan? Macam peluru. Tidak Marla, Marla akan serang dia. Marla, semangat mudamu datang balik. Tengoklah abang. Berhenti. Marla terus menyerang. Sementara itu, sekarang saya menantikan cadangan nama daripada anda untuk anak perempuan kita ini. Saya juga menantikan cadangan nama di ruangan komen untuk anak perempuan kita yang satu lagi yang kakinya cedera. Pada pendapat anda, apa nama yang sesuai untuk mereka? Saya menantikan cadangan daripada kamu abang. Tolong cari nama yang cantik. Tengok, kita lepaskan dia ke dalam lumpur. Simen di kakinya jadi teruk pula. Berhenti. Anak, mari sini. Mari, saya tengok. Tidak Marla. Marla pun nampak macam nak serang yang ini sekarang. Biar saya tengok. Saya tengok. Saya kena keluarkan dia. Tidak, Marla. Tidak. Anakku, mari sini. Berhenti. Saya agak takut dengan Marla. Takut dia menyerang juga. Dia memang akan menyerang kalau dia dapat peluang. Saya dah jerit tadi. Sekarang dia tak nak dekat. Lihatlah. Syukur sangat dia serasi dengan yang lain. Berhenti, Roke. Si betina kita memang baik, abang. Masya Allah, dia betina ni memang berkualiti sangat. Mulai sekarang dia bersama kita. InsyaAllah, di sini saya akan sediakan rumah yang baik dan kekal buat mereka. Tapi dia juga sangat kuat, berotot, Masya Allah. Saya ingin tahu, bagaimana jika dia berada di sebelah Odin? Ratu sedang datang perlahan-lahan dari belakang. Sekarang mari kita letakkan dia balik ke tempatnya, bang. Sebenarnya saya tak akan lepaskan biasanya. Tapi sebab ujian distemper keluar negatif, sebab itu saya lepaskan. Berhenti. Mari. Baiklah nakal-nakal. Tak, mari sini sayang. Suka atau tidak, saya belum benar-benar mengenalinya sekarang. Saya sangat berhati-hati semasa berjalan dengannya, abang. Kerana saya tidak tahu sama ada dia akan menyerang anjing lain atau tidak. Sekarang semua orang mau berjumpa dengannya. Alhamdulillah, anjing-anjing lain pun tak kata apa-apa padanya. Yang ini pun angkat kaki dan kencing ke? Biar saya tengok. Atau adakah ini bakal jadi pembuli anjing jantan nanti? Mari sini sayang. Tunggu sekejap, adakah dia akan buat seperti Marla? Dia perlahan-lahan buat seperti Marla. Tengok tu, tindak pergi tandas. Memang sama macam Marla, sumpah. Memang sama macam Marla, kawan-kawan. Dia seorang gadis yang sangat cantik. Demi Allah, semoga Tuhan memberikan anak-anak kita kehidupan yang sehat di tempat baru mereka, insya-Allah. Mereka tak akan bergaduh, tak akan buat bising. Mereka akan berkelakuan baik, berkawan dengan yang lain di sini dengan baik. Jadi kita tak akan ada masalah. Contohnya, kalau aku lepaskan dia ke dalam kuburan kanibal tu, kalau dia berkelakuan baik, kan anakku? Mari sini, biar kamera nampak, mari. Masya Allah, sangat cantik abang. Ya Allah, sangat cantik. Anjing yang garam juga. Anjing yang kuat juga. Tidak Marla. Marla dah datang dekat dengan kami. Hampir saja dia menyerang. Tidak Marla, tidak. Tidak, Marla terus tunjukkan kuasa dan autoritinya. Sekejap buat aku takut. Marla memang terus serang, bro. Terus serang. Dari awal dia dah tunjuk siapa bos. Supaya mereka tak naik kepala nanti. Tidak Marla. Nampak tak dia datang perlahan-lahan? Sebab sekarang dia ratu di sini. Tidak Marla. Bulu dia dah mula kembang. Bro, biar aku ambil perempuan ni. Nanti gaduh pula. Sekarang Marla pun ada, dia akan serang yang ini. Dia memang ratu sekarang. Lain kali bila aku kurung Marla, kita boleh tengok perempuan tu lama-lama. Kita lepaskan dia ke taman. Aku nak tahu, dia akan serang Faisal ke? Serang kambing-kambing ke? Dia akan serasi dengan anjing-anjing tak? Biasalah Marla buat macam tu. Dia betina kan? Macam mana anjing jantan bersaing sesama sendiri? Marla pun sebab ada betina baru datang. Dan betina tu nampak dominan. Dia baru je sampai sini. Nanti dia akan menyesuaikan diri. Harap-harap dia tak jadi macam Alex kita tu. Ciri-ciri Rottweiler memang macam tu. Dominan. Nak jadi ketua. Aku yang paling kuat. Aku raja kat sini. Aku permaisuri kat sini. Sebab memang sifat Rottweiler macam tu. Marla pun nampak dominasi dan otoriti dia. Terus juga nak halau dia. Kalau Marla sorang-sorang kat sini, apa dia boleh buat? Dia akan bergaduh dengan dia. Kalau dia cukup kuat, dia akan kalahkan dia lepas tu. Biarkan, tapi sebab mereka bergerak dalam kumpulan, benda macam tu tak akan berlaku. Kalau seekor serang, semua sekali akan serang.
Jadi kuasa atau autoriti pun jadi cerita kosong je. Sebab tu, bila dengan yang lain, kita tak akan ambil risiko tu. Tengok, kami tengah rumput dengan elok. Rakam yang tu. Benda-benda ni bagi aku ketenangan. Inilah sumber ketenangan aku, ketenangan. Dede, mari sini sekejap. Dede, nak syakaran mula lagi. Okey, bonjour tanduk kau ke? Dia buat kau terkejut ke? Mari, saya sangat sayang kamu semua. Jangan lupa untuk suka video ini dan langgan saluran. Jaga diri baik-baik. Jumpa lagi. Semoga sentiasa sihat, sahabat-sahabatku.